bersamamu kasih, seumpama mimpi di dalam mimpi. Terasa engkau di sisi, menemaniku saban hari. Apabila ku pejamkan mata, akan terasa hangatnya asmara. Walaupun sekian lama telah terpadam cinta kita, luka yang tak terasa mengalir darah yang tak berwarna, bagai jeritan tanpa suara. Tangisan dalam tertawa, seduh sedang menjadi syair cinta. Terasa ingin ku sentuh bayanganmu, walau hanya seketika, cuma agar hilang rindu dan dahaga, agar pulih semangat kasih dan mesra seperti baru kenal cinta. Wah, umpama mimpi dalam mimpi, betul lah pagi ni. Oi, betul lah dia. Tak sangka kita cetuskan inspirasi di pagi hari dengan seorang legend Baggio Damasutra. Tapi tak sempat sampai yang part yang paling berhantu. Nanti kita masuk sama-sama. Kita simpan. Hanya boleh tarik pagi-pagi. Sikit lah. Tapi kita kena berduet lah. Sebab tadi dia dah jelin-jelin dan minta Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini kita teruskan untuk edisi 24 Mei 2022, 23 Syawal 1443 Hijrah. Temankan kami berdua. Dah lama kita tak bersiaran bersama, Naz. Lepas sekali kita terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya. Betul, boleh. Kita di Hari Raya tak dapat jumpa bersiaran, baru saja bersua begitu. Jadi harap-harap Hari Raya anda tak terperanjat seperti yang disangka. Memang sangat terperanjat lah kan. Awak pun Lendi-Lendi dah terperanjat lah. Pun dah terperanjat gitu. Tapi apa yang bakal memeranjatkan anda semua, pengisian kita pada pagi ini, insya-Allah akan mencetuskan kecomelan juga. Kalau video-video panda ni, kalau kita tengok dekat TikTok ke dekat Instagram sebagainya, beratus ribu view dan juga like ya. Jadi kita bersama dengan Zoo Negara Malaysia bersama Fariha Hon, insya-Allah untuk bersama dengan panda-panda yang telah diberikan kepada kita oleh negara China atas persahabatan yang utuh sejak 2014. Dan Liang-Liang dan juga Sing-Sing telah melahirkan anak yang ketiga. Anak yang ketiga, baby yang ketiga lah. Dan kalau kita nak imbas sikit, mula-mula bermula dengan pasangan. Kemudian ada dua pasang lah anaknya, sepasang anak. Dan ini anak yang ketiga. Kita akan berikan nama esok. Jadi kita akan melintas langsung di Zoo Negara sebentar saja lagi untuk berkongsi dengan anda semua antara sensasi inilah. Sebab ada video terlatar macam Nas cakap tadi di TikTok bersama dengan penjaganya. Itulah nanti dia. kita nak cabar Fariha untuk ada juga video-video sebegini ataupun dia dah lari awal dah. Tak ada. Saya pasti je Fariha. Saya takut panda ni yang lagi. Fariha garang. Betul. I barulah cakap Fariha lebih garang daripada panda sebenarnya. Jangan marah Fariha, jangan Fariha sudah menyediakan diri. Sementara itu kita terus ke apa yang sedang tular di meja medsos kita dengan cerita ayam, Hanif. Ayam, betul lah. Okey, ini berkaitan dengan ayam dan kita tahu berkenaan dengan krisis ini, kekurangan bekalan, mungkin ada juga yang sedang menanti bekalan untuk harga naik kan. Tapi ini terus saja diberikan oleh kerajaan
kerajaan untuk mengarahkan henti ekspor ayam. Sebanyak 36 juta 6 ayam sebulan dihentikan untuk ekspornya bermula pada 1 Jun nanti sebagai sebahagian daripada 5 pendekatan segera bagi mengatasi isu kekurangan bekalan bahan makanan itu. Jadi sewaktu kita berhari raya di sini ada orang kata shortage of ayam, tak cukup ayam, orang buat open house dan sebagainya. Jadi antara 5 pendekatan yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita adalah ayam hanya RM8.90 sekilo. Siapa yang awak nampak jual lebih daripada itu, sila laporkan kepada KPDN HEP. Ya, betul. Itu yang pertama. Tapi kita nak raikan juga berkenaan dengan Tamasya Sukan C 2021 yang dilangsungkan pada 2022. Dah pun tamat. Semalam melabuhkan tirainya. Telah pun di handover kan. Yes, diberikan kepada tuan rumah pada tahun depan iaitu negara Cambodia. Tapi negara kita telah pun melebihi sasaran awal. Tepat sekali. Sasaran kita untuk 35 pingat emas, kita dah lebih sasar 39 emas. Jadi syabas kepada tim Malaysia untuk membawakan pingat-pingat ini untuk anda semua. Kata diberikan penghormatan daripada kita rakyat. Okey, tahniah. Kita nak terus apa? Kita nak raikan. Jom kita bermimpi-mimpi untuk kita bersama dengan Abang Bahagia kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tengok, kita kagum betul sebab selalunya artis kalau pagi-pagi nak tarik tinggi macam tu, itu memang saya tabik hormat. Itu suara original Bahagia Damasutra. Kita kena syukur. Betul kan? Kerana kudrat tu kan. Allah Ta'ala bagi izin kat kita. Betul. Boleh mampu lagi untuk terus orang kata berusaha. Mungkin ramai tanya perkembangan terkini Bahagia selain daripada berbasikal ni. Itulah dia. Lalu soalan cepu emas tu. Saya muncul dengan satu naskah baru. Bersempena dengan bulan Mei ni, Hari Ibu. Kita launch di YouTube. Untuk sebuah naskah lagu bertemakan untuk Hari Ibu, berjudul Kau Ibu, ciptaan Joe Slash dan lirik oleh Joe Slash juga, dinyanyikan oleh saya. Jadi ada satu orang kata kelainan lah, di mananya selalunya akan nampak kata macam Damasutra punya influence kan. Betul. Tapi kali ini 100% berubah. Dengan satu arrangement muzik yang baru dan juga dengan cara nyanyian yang lebih orang kata nampakkan kematangan lah. Jadi kat sini Hanif, kalau kita tengok di skrin kita kan, itulah dia music video dia. Saya pasti untuk Hanif yang gagal perkasa pun kan, akan sedih lah. Kalau kita tengok ni, bergenang air mata jantan Hanif. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Kalau pasal ibu ni memang tak boleh lah. Tapi apapun tahniah ni kita akan nantikan lah dengan sangat menarik kan. Okey, ini biasalah kalau hari Selasa hari ni kan, kita bicara mengenai nostalgia seni. Bahagia Damasutra. Itulah lagu dia. tadi saya 3 tahun, Nas. Untuk saya ingat lagu ni pertama kali, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Umur berapa masa tu? Antara Sutra dan Bulan kan. Masa tu saya Form 1, 1991. Abang Bahagia dia ni sebenarnya seorang Dracula. dia macam tak Masa makan tu saya 19 tahun. Masa tu saya 19 tahun. Dan hari ni saya 19 tahun lagi. Itu yang istimewa. Saling tak tumpah. Memang nampak tak berbeza lah. Sikitlah. Anik umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Nak bercakap patah pertama pun mungkin lah. Ketika menghasilkan lagu tersebut, termimpi tak? Sebab kan Umpama Mimpi dan Mimpi, termimpi tak untuk sangat evergreen sampai sekarang 2022? Saya tak langsung bermimpi dan tak langsung kata terfikir yang lagu tu akan evergreen sampai ke hari ni. Dan dekat nak 30 tahun kan. Tapi apa pun itulah kekuatan yang perlu saya orang kata blend untuk saya terus berusaha berkarya. Jangan hanya selesa dengan apa yang dah ada jadi evergreen, tapi untuk menampakkan kita sentiasa relevan dalam industri. Itulah wujudnya saya dengan pelbagai orang kata hasil single-single yang setiap tahun saya buat single. Itulah dia. Dan macam Abang Bahagia cerita tadi, susunan muzik dia untuk Kau Ibu ni lain sikit daripada apa yang dibawakan oleh Damasutra kan. Lain. Memang lain daripada staccatonya dan sebagainya. Jadi kalau kita memandang ke depan lah, sekarang ni kita nampak banyak artis semua rilis dekat YouTube dan sebagainya. Adakah ini strategi yang akan diteruskan? Ya, berterusan kerana kita mengikut akan era zaman sekarang ni berlain dengan era zaman saya dulu, kaset, CD dalam bentuk fizikal. Tapi kali ni kita lebih kepada media sosial. Jadi saya ada TikTok saya, ada IG saya, ada YouTube channel saya, ada FB saya kan, semuanya beralamatkan, beradreskan Bahagia My. Bahagia MY lah. Ya, Bahagia My. Ni kalau minta Syakabum ni boleh Syakabum. Ingat ada TikTok juga. Dahsyat. Kita pun baru-baru ni. Yang muda-muda ni cerita pasal TikTok. Saya masih ada 40 followers.
follower ke begitu juga? Jadi saya geng yang muda-muda lah. Okey, muda-muda. Okey, kita juga tampilkan antara nostalgianya lah. Okey, perbezaan menghasilkan lagu dulu dengan sekarang. Apa yang paling berbeza, bang? Berbezanya umur lah. Di mana kudrat yang perlu saya sustain untuk saya kata projekkan tenaga tu dengan dalam keadaan umur yang dah banyak untuk menampakkan kematangan, menampakkan kita lebih orang kata serius dalam apa-apa karya yang kita nak tampilkan tu dengan kualiti yang memang terbaik. Jadi saya rasa yakin dengan Kau Ibu ni dia menepati akan kata kualiti yang di mana yang ada pada keadaan sekarang dari segi melodinya pun relevan untuk didengar di semua pihak. Sangat relevan. Tapi apa yang saya kagum dengan Abang Bahagiu dan effort Abang Bahagiu untuk terus relevan dalam industri. Sebab dari Dama Sutra, I think last album 1996. Ya, betul. Salah saya. Dan dari sana sampai ke hari ini saya baca lah sikit-sikit kan. Abang Bahagiu ni pandai meniaga kan. Saya buat apa saja asalkan barang jadi mendatangkan duit kan. Sebarang jadi duit. Daripada saya sendiri, saya berniaga sampailah ada bentuk barangan. Jadi yang pentingnya kita kena sentiasa berusaha lah. Sebab kita tak boleh rasa selesa dengan keadaan-keadaan yang kita tak boleh nak rasa selesa dengan keadaan-keadaan apa sekalipun. Kerana perubahan antar zaman tu akan menyebabkan kita akan tertinggal ke belakang. Jadi kita kena mengikut flow yang ada. Itu penting. Jadi sekarang ni masih berniaga ke apa? Ada berniaga dulu? Sekarang ni saya konsentrate dengan klub basikal saya. Klub basikal? Ya, Baguio Community Cycling Club. Dan kita akan anjurkan satu event. Patutlah gagah perkasa. Kita akan buat satu ride, Fondo Ride, 100 km di Taiping. Cara cakap 100 km tu macam mudah je. Saya dicakap pun lutut saya dah menggigil lah. Saya 10 km ni sebab pun saya dah menyanyi. lah. Sebab saya kan, sebab dia kena dengan aktiviti nyanyian saya. Dan keadaan saya kalau tak ada aktiviti yang orang kata untuk bolehkan kita jadi sihat, breathing kita jadi lebih baik kan. Jadi macam tadi lah, nak nyanyi lagu tu orang punya high expectation kan. Boleh nyanyi lagi tak? Boleh nyanyi lagi tak kan? Live pula tu, jangan main-main. Pagi-pagi suruh nyanyi kan. Biasalah. Sekali bagi senyum-senyum je. Okey, terima kasih bang sebab sudi bersama dengan kami. Semoga terus berjaya dan kita sebenarnya nak memperdengarkan secara eksklusif ni lah di MSI. Lagu Kau terbaru ni, Kau Ibuku. Dan pastinya ini akan memberikan sesuatu yang istimewa bagi semua lah ya. Jadi insyaAllah khas untuk ibu yang sedang menonton, naskah ini adalah untuk anda ibu. I love you. Jadi terimalah Bahagia. Jom. Dikurniakan lebihnya syurga di bawah tapakmu. Kasih sejati kau curahkan. Tak sekali kau jauh ketika aku memerlukanmu. Kau dekatku teguh. Embun malam hening dini hari. Setia kau menemani. Teriring doamu. Kau ibu ku sanjungi. Tiada dua bagiku. Kau terbaik permata dunia. Tak ternilai pengorbananmu. Senyummu saat kau duka. Kau pandang demi bahagia. Terlinang air mataku. Keperihanmu di kesunyian. Tersingkap waktuku melihatmu. Tak
tangisan kau gembira, lihatku di sana. Kau ibu ku sanjungi, tiada dua bagiku. Officer Zookeeper. Memang tak jemu kalau kita tengok gelagap panda besar ni. Ya Allah. Kepada anda yang baru saja bersama kita, selamat datang ke MHI Hanif dan Nas memberikan anda inspirasi di pagi hari. Mungkin ada tertanyalah kenapa kita mainkan video panda bersama dengan penjaganya. Itulah sensasinya sekarang. Dan baru-baru ni ataupun esok kita akan berikan keputusan berkenaan dengan nama anak panda ketiga. Yang ketiga ini telah pun dilahirkan di zoo negara kita ni. Tepat sekali. Untuk mungkin background seketika, Sing Sing dan Liang Liang telah pun dibawa ke Malaysia pada tahun 2014 sebagai tanda persahabatan yang utuh antara negara China dan Malaysia. Kita pun jaga dan alhamdulillah ada dua anak anak yang keluar setakat ini. Orang kata melebihi ekspektasi. Selalunya panda ni memang susah nak beranak. Terutamanya dalam captivity, tapi zoo negara Malaysia telah melakukan yang terbaik dan cemerlang untuk menghasilkan bukan satu, bukan dua, tapi 3 anak panda di sini. Okey, dan itu juga yang akan diberitahu. Dan kita sebenarnya nak kongsikan ini berkaitan dengan sebuah laporan khas, kisah bagaimana untuk menjaga panda di zoo negara. Ini berkaitan dengan rutin penjagaan panda daripada kecil kepada penjagaan dewasa dan juga kelahiran anak ketiga. Kita lihat gelagat mereka, saksikan. Berkeluasan 110 ekar tanah, Zoo Negara Malaysia yang dibuka pada tahun 1963 ini bermula dengan koleksi induknya. Kini berkembang sehingga 459 spesies hidupan liar. Paling mencuri tumpuan adalah kedatangan panda gergasi dari China yang diberi nama Sing Sing dan Liang Liang ke Malaysia. Ahmad Nizam Zainuddin, 44 tahun, adalah antara individu yang bertanggungjawab mengetuai proses penjagaan panda bersama 5 lagi penjaga. Menurutnya, rutin penjagaan panda bermula seawal jam 7 pagi. Anak panda yang belum diberi nama ini kebiasaannya akan menjalankan rutin yang sama seperti ibunya. Kru Malaysia hari ini cukup bertuah kerana diberi peluang melihat sendiri rutin dan penjagaan anak panda. Jadi pagi ini dia datang, dia cek setiap animal condition tu, condition haiwan tersebut. Adakah dia mengalami ketidakselesaan berada sepanjang malam tu, dan dia mempunyai sebarang luka pada badan, pada mulut, pada kuku, pada tangan. Jadi selepas itu barulah mereka buat penyediaan makanan untuk pemberian makanan. Dalam sehari, penjaga haiwan ini akan menyediakan kira-kira 30 kilogram buluh termasuk daunnya sebagai makanan utama mereka. Namun anak panda di bawah usia setahun ini masih lagi menyusu sepenuhnya dan hanya akan mencuba-cuba untuk mengunyah makanan yang lembut seperti daun buluh. Di sini kita sediakan dia 2 spesies buluh yang kita sediakan, iaitu buluh betung dan buluh galah. Okey, untuk buluh betung ni kita dapatkan di satu ladang di Rembau Negeri Sembilan di Kampung Kundo, dan satu lagi buluh galah ni kita dapatkan di bahagian Datuk Perak. Seorang pekerja daripada tim kami akan ke lokasi tersebut untuk menuai buluh-buluh yang
dipilih sendiri oleh pekerja ni, keeper yang pengalaman untuk pergi sana dan dituai mengikut jumlah yang kita kehendaki lah. Panda-panda ini akan diberi makan sebanyak 6 kali sehari. Selain buluh, mereka turut diberikan makanan sampingan seperti buah-buahan dan kek. Untuk makanan sampingan panda ni, kita bagi apple, buah pear. Ada sampingan yang utama tu adalah kek. Kek tu terdiri, masuk kek kat sini sebab dia ada telur. Jadi dalam adunan kek tu kita ada beras, jagung, kacang soya, ada sedikit minyak, garam dan gula. Panda akan mula dikeluarkan kira-kira jam 9.30 pagi setelah melakukan rutin pemeriksaan kesihatan oleh penjaga yang bertugas. Bayi panda bersama ibunya, Liang-Liang, akan dikeluarkan terlebih dahulu dan akan bertukar giliran dengan kakaknya Yi bagi mengelakkan mereka bertemu. Liang-Liang yang ditempatkan di zoo negara sebelum ini pernah melahirkan 2 anak, iaitu Nuan-Nuan pada 18 Ogos 2015 dan Yi pada 14 Januari 2018. Pada 31 Mei tahun lalu, pasangan panda Sing Sing dan Liang-Liang selamat melahirkan anak ketiga mereka di Pusat Konservasi Panda Gergasi di Zoo Negara Kuala Lumpur. Anak panda yang hampir mencecah umur 1 tahun ini menjadi tarikan utama di Zoo Negara. Sekarang kita sedang melakukan pemeriksaan fizikal sebelum bayi panda ini dikeluarkan. Antara pemeriksaan yang akan dilakukan adalah dari segi mata, gigi, tangan dan juga beberapa anggota badan lain untuk memastikan bayi panda ini tidak cedera sebelum dikeluarkan. Selepas pamerkan haiwan tersebut, panda tersebut, dan mula cuci kandang mereka lah di bahagian den di belakang sana, sebab panda bila berada depan memudahkan pekerja keeper untuk cuci. Selain memeriksa tahap kesihatan dan kebersihan, mereka turut memastikan anak panda mempunyai aktiviti untuk dilakukan sepanjang rutin hariannya dari jam 7 pagi sehingga 9 malam. Pada usia itu, jenis anak-anak, jenis kebudak-budakan ni, dia memang lasak, dia tahu bermain. Macam tengok tadi, memang dia nak main je kerja dia. Kita cakap ni, kita panggil animal enrichment lah, untuk kita memperkayakan lagi dia punya aktiviti untuk panda tersebut. Longsor, ada tong-tong biru kalau macam nampak tadi dalam tu. Dalam tong tu kita letaklah bahan-bahan yang boleh memberi dia peka pada bunyi. Letak buah atau kek, memberi dia deri rasa biar dia ada aktiviti sikit untuk bergerak. Sebagai wakil yang mengetuai penjaga panda di sini sejak 8 tahun lalu, mereka sememangnya bersyukur kerana diberi peluang mengendali haiwan yang dianggap istimewa ini. Yalah, kita dah jaga dia daripada tahun 2014 kan. Jadi it's a part of our, selain tanggungjawab, boleh dikatakan it's a family jugalah. Biarpun setiap anak panda yang dilahirkan bakal dipulangkan semula kepada kerajaan China selepas berusia 2 tahun, selaku penjaga haiwan, mereka tetap mengharapkan panda-panda ini sentiasa berada dalam keadaan yang baik sepanjang di bawah jagaan dan seliaan pihaknya. Ya Allah, comel dia macam nak gigit je gitu. Ini naluri bapak-bapak sangat ni ya. Sorry. Okey. Itu baru sedikit pengenalannya dan kita nak terus berlintas langsung ke Zoo Negara untuk melihat sedikit keadaan di sana dan nak dinamakan nama anaknya akan diberitahu esok macam kita cakap tadi. Dan esok juga berlangsungnya majlis ulang tahun ke-25 MAZPA, Malaysian Association Zoological Parks and Aquaria di Pusat Konservasi Panda Gergasi
di Zoo Negara. Okey. Jadi masa yang sesuai untuk kita namakan panda ini esok. Jadi kita bersama dengan Cik Puan Fariha on kita dari Zoo Negara Malaysia. Assalamualaikum Riri. Cik Riri lah. Silakan Riri. Zing zing. Zing zing. Tak nampak. Alah. Baik, apa yang anda saksikan tu sedikit mencuit hati lah. Aksi mencuit hati Zing Zing merupakan bapa yang mempunyai anak yang dikabarkan akan esoknya akan diberikan nama kepada anak Zing Zing dan juga Liang Liang. Dan apapun, saya berada di Pusat Konservasi Giant Panda di Zoo Negara, menyaksikan sendiri dan mendekati panda yang berada di sini sejak 2014 di bawah perjanjian kerjasama antarabangsa konservasi Giant Panda antara Malaysia dan juga China. Baik, saya tak nak cakap banyak sebab saya rasa ada individu yang lebih penting untuk berkongsi lebih banyak informasi bersama kita. Saya berjemput Encik Rosli Elias Rahmat Ahmad Lana, merupakan Timbalan Presiden Zoo Negara. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Zoo Negara. Okey, tadi kita nampak Zing Zing, Allah, tengok comel je. Tu sebenarnya tengah lapar lagi tu nak pergi makan. Mungkin boleh ceritakan juga Cik Rosli sejarah bagaimana Zoo Negara diberikan tanggungjawab dan juga peranan apabila pasangan panda, Giant Panda dibawa ke Malaysia. Sepasang panda tiba di Zoo Negara pada 21 Mei 2014 dengan bernama Fuwa. Di Malaysia kita tukar namanya kepada Zing Zing, dan dia adalah panda jantan yang lahir pada 23 Ogos 2006. Dan Feng Yi yang betina kita tukar kepada nama Liang Liang di Malaysia. Juga tarikh yang sama lahirnya 23 Ogos 2006. Okey, setakat inilah bagaimana bila dah bawa sejak 2014 dan dah ada anak dan sebagainya kan. Maknanya cubalah juga Malaysia ni bila ditempatkan sini melihat apabila diberikan tanggungjawab dan dapat menjaga Malaysia dengan baik. Bagaimana melihat tanggungjawab yang diberikan tu? Tanggungjawab dia apabila kita membawa kedua-dua panda ke Malaysia. Okey, baik, kita mungkin dengar tak dengar je ni, mengalami sedikit masalah teknikal je lah berada dalam Zoo Negara kan. Cerita mengenai panda, tak apa tu kita akan kongsikan nanti. Dan macam kita cakap tadi, esok akan diberikan nama bayi ketiga ni, bayi pula anak baby ketiga ni lah. Anak ketiga panda. Tapi saya agak keliru sebab masa lahir tu kecil je kan. Bila dia setahun tu tak sangka 2 jengkal aja panjang dia. Awak menjerit-jerit di sini tadi. Saya terjerit sebab dia tak ada bulu macam tu kan. Lepas setahun begitu begini. Dan insya-Allah selalunya dengan perjanjian kita dengan negara China, apabila anak-anak panda ni berusia 2 tahun atau 24 bulan, mereka akan dihantar pulang ke negara China. Sing Sing dengan Liang Liang, kedua ibu bapanya pun tak lama kat Malaysia lagi. Okey, sampai 2024 je kan? Ya, mereka datang pada tahun 2014 dan harus dikembalikan kepada negara China dalam masa 10 tahun. Ya, mungkin ada yang terlupa juga sedikitlah berkenaan dengan sejarah ini sebagai menghormati tanda persahabatan, hubungan baik di antara Malaysia dan juga China, sebab itu dihadiahkan secara pinjaman untuk 10 tahun kedua-dua panda ini untuk dijaga di Malaysia dan sebarang perjanjian berkaitan dengan kiranya melahirkan anak lah. Sekarang dah ada 3 anak, perlu dipulangkan selepas usia 2 tahun. Jadi anak yang ketiga esok baru tahu nama. Mungkin Fariha ada perkongsiannya lagi? Baik, kita kembali kepada Fariha di Zoo Negara. Silakan Fariha. Baik, kita dah sambung juga pertemu bual ini. Maaflah tadi ada masalah sedikit teknikal. Cik Rosli, okey, melihat tanggungjawab yang diberikan untuk menjaga panda, apatah lagi panda ini adalah antara hubungan Malaysia dan juga negara China. Cabarannya Kita nak pastikan kesihatan haiwan ni kerana dia adalah haiwan diplomasi antara Malaysia dan China, supaya sentiasa sihat dan kita kena monitor sepanjang 24 jam. Dan hasil daripada kesihatan dia telah dapat melahirkan anak yang pertama selepas 18 bulan berada di Malaysia, dan anak pertama dapat betina lahir pada 18 Ogos 2015 seberat 175 gram semasa lahir dan telah dipulangkan ke China pada 14 November 2017.
Anak yang kedua nama dia Yiyi, betina juga, pada 14 Januari 2018 seberat 190 gram pada hari ke-6 kelahiran. Yang ketiga anaknya belum ada nama, betina juga, lahir pada 31 Mei 2021 seberat 140 gram pada hari kedua kelahiran. Okey. Bercakap berkenaan dengan anak yang masih tak bernama tu, kalau boleh cameraman pergi ke bawah sikit, curi sikit. Ini dia. Ini Allahu Akbar, comelnya. Baru nak masuk setahun kan umurnya? Lahir 31 Mei tahun lalu. Inilah dia yang tular di TikTok. Cik Rosi, saya ke sana sekejap ya. Okey. Di TikTok di mana bagaimana anak panda ini sangat mesra dengan penjaga yang ada di sini. Jadi salah seorang daripadanya yang telah mencuit Okey, kan kita cakap tadi, dia sama ada Fariha yang lari ataupun panda tu yang lari. Itulah dia, saya rasa panda tu masih akan takut-takut akan kegarangan Cik Fariha kita, dan insya-Allah Fariha akan bersama dengan penjaga panda-panda ini yang bersama-sama dengan panda sejak tahun 2014. Jadi membesar bersama dengan panda-panda ini, biasa dengan gelagat mereka, dan juga kepada rakyat Malaysia yang teruja dengan panda-panda kita. Kalau kita tengok video-video TikTok ni 300,000, 400,000 view, ada satu video 3.8 juta view. Serius Pasal panda sahaja, dan gelagat dia bergurau dengan penjaga-penjaga dia. InsyaAllah Fariha bakal bersama dengan penjaga-penjaga panda yang masih tiada nama ini. Tengok tu, dia duduk diam-diam macam tu ya. Duduk diam-diam pun comel. Dia tahu tak kita geram ni. Okey, tapi sekali lagi satu lagi info, esok juga akan berlangsungnya Majlis Ulang Tahun ke-25 MAZPA ataupun Malaysian Association Zoological Parks and Aquaria di Pusat Konservasi Panda Gergasi di Zoo Negara. Di mana Fariha berada sekarang ni. Fariha dah bersedia. Silakan sekali lagi Fariha bersama dengan anda. Baik, antara individu yang dilihat dalam video yang tular di TikTok, bermanja, bermesra, bergurau senda dengan anak panda yang baru sahaja dilahirkan pada 31 Mei tahun lalu. Kita bersama Encik Azrin Nizam Ibrahim, merupakan penjaganya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat sejahtera. Okay, Encik Azrin, video tu tular melihatkan bagaimana kemesraan kalian berdua, bergurau senda dan sebagainya. Adakah itu memang biasa setiap pagi kalau Cik Azrin bersama dengan anak panda tu? Ya, memang biasa sama pagi itulah kan. Selalunya kita orang akan cek dulu semua haiwan-haiwan yang ada dalam kandang kan. Tapi memang mesra tu memang orang kata ataupun manja sangatlah. Saya sama ni anak yang pertama, yang kedua tak dapat nak manja kan. Anak ketiga ni dapat manjanya. Sebab anak pertama, kedua tu memang sebab dah besar ke bagaimana? Dia macam ni juga, macam yang kecil ni kan, macam umur setahun kan. Tapi dia tak ada aktif macam yang anak yang ketiga ni. Ketiga ni memang aktif betul lah? Memang aktif betul. Okey, jadi bagaimana sebenarnya? Wah, tengok tu panjat-panjat. Dia memang lasak sikit kan? Ni betina kan? Okey, bagaimana untuk menarik perhatian mereka? Aku menarik tu, dia kena selalu mesra kat dia, selalu panggil nama dia dan selalu tengok main dengan dia. Selalunya. Okay, penjagaan dia dari segi makanan macam mana? Mungkin kita nampak dari segi luaran, oh dia ni suka bermain, tapi mungkin ada tips di kalangan penjaga yang tahu nak tackle hati mereka ni, nak suruh makan, kadang-kadang merajuk ke dan sebagainya kan? Aku makanan dia kena bagi kek lah. Kek ni kira istimewa bagi panda lah. Kira dia bagi dia macam dia seronok lah bagi dia. Kira dia makan makanan istimewa dia. Cuma itu dah. Nak bagi rapat dengan kita lagi. Kalau tengok kan bila dah lepas PKP kan ramai orang datang dekat panda, macam mana respon, melihat respon panda-panda ni, tengok pengunjung dan sebagainya kan, dia orang stres ke tak ataupun biasa je? Bagi tak ada kira biasa, tak ada stres sangat, macam happy lah.
suka tengok anak panda ni bermain-main. Itu dia. Kadang-kadang paling mencabar nak jaga anak panda ni? Paling mencabar sekali. Kira bagi saya susah sikit lah. Pasal dia ni kadang-kadang dia dia menggigit tu macam kasar sangat. Tahu kasar. Dia kena tahan lah. Mental, fizikal semua kena tahan. Cik Azrin, 26 tahun berkhidmat di Zoo Negara. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami dan diharapkan nanti mana tahu ada lagi, dapat anak lagi, kena jaga lagi. Jadi mungkin harapan Cik Azrin sendiri? InsyaAllah. Ada peluang lagi. Pagi ini penuh dengan masalah teknikal, tapi terima kasih Faria Awan kerana bersama-sama dengan Zoo Negara Malaysia. Terima kasih Zoo Negara Malaysia yang menjalankan tanggungjawab menjaga panda-panda ini dengan begitu baik. 26 tahun berkhidmat bersama dengan Zoo Negara. Pastinya harapannya untuk terus menjagalah. Dan itu akan bawakan kita pun tak sabar nak menantikan nama yang akan diumumkan esok. Tapi sekarang kita nak berteriak seketika kerana selepas ini kita nak berbicara berkenaan dengan sumbangan sektor agri komoditi kepada ekonomi negara, terutamanya selepas pasca pandemik COVID-19. Tepat sekali. Semuanya bersama dengan Hanif Miswan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia. Hari ini kita nak teruskan perkongsian ini berkaitan dengan sumbangan agri komoditi kepada ekonomi negara semasa dan juga pasca pandemik COVID-19. Untuk itu, kita nak alu-alukan kehadiran tamu istimewa kami yang berhormat Datuk Hajah Zuraida Kamarudin, Menteri Perusahaan, Perdagangan dan juga Komoditi. Selamat datang, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin yang pertamanya, untuk kita kongsikan berkaitan dengan sumbangan agri komoditi ini kepada ekonomi negara, kabarnya mencatat pertumbuhan yang sangat memberangsangkan walaupun berdepan dengan pandemik. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan, Datuk, silakan. Okey, alhamdulillah waktu kita berdepan dengan COVID-19 selama 2 tahun, sektor agri komoditi khususnya Kementerian Perdagangan, Industri Perdagangan dan Komoditi mencatatkan peningkatan dari segi export value kita, nilai ekspor kita. Jadi agri komoditi itself sendiri menunjukkan perasi meningkat daripada tahun 2021 sampai pada tahun 2021 daripada 2020 sebanyak hampir 40%. Wow. Jadi itu nilainya sampai 204 bilion. Dan yang paling utama sekali kelapa sawit, 109 bilion. Dan kita ada getah 71 bilion dan juga kayu kayan 23 bilion. Dan kita ada juga koko dan pepper dan juga kenaf juga. So jadi itu sikitlah 7 bilion koko. And then itulah merangkumkan jumlah hampir 204 bilion pada tahun 2021. Jadi ini satu pencapaian yang tak pernah dalam sejarah. Harga sawit dalam 1 metrik tan mencapai RM8,700 dan ini amat memberikan semangat kepada pekebun kecil yang menanam sawit dan sekarang mereka sangat gigih untuk memastikan bahawa mereka menjalankan melaksanakan pengurusan ladang mereka dan memastikan bahawa sawit mereka ditanam dan dijaga dengan baik. Jadi saya dipahamkan mereka pekebun kecil ni dia mendapat pendapatan hampir 10,000 sebulan kalau bandingkan yang masa biasa-biasa dalam tu 2,500, 2,200. So ni mereka capai 10,000. Tapi dia kata YB, kita seronok harga naik tetapi kita pun susah hati pasal sawit kena curi, dia kata. Orang pula curi sawit, dia kata. Okey, baik. Datuk, mungkin selepas kita melihat pada pertumbuhan ini yang sangat memberangsangkan 2022 ini, apa mungkin perancangan? Okey, jadi kita saya mengambil sikap yang lebih mandang ke depan kerana 2021 oleh kerana COVID tu, maka keadaan itu adalah mengapa value ataupun harga sawit itu meningkat dan yang lain itu meningkat kerana low supply high demand. Okey, jadi oleh kerana kalau lepas daripada pandemik atau COVID ini, kita harus memikirkan cara yang baru atau cara yang lebih strategik untuk memastikan kita dapat kekalkan nilai value ekspor kita di dalam agri komoditi ini. Jadi kementerian telah membuat siri jelajah antarabangsa. So dalam antara bulan 1 ujung bulan 12 hingga bulan April
So kita telah menjelajah sebanyak 10 negara atau 12 negara untuk membuka pasaran baru, bukan untuk meningkatkan pasaran yang sedia ada, dan kita target kepada negara-negara yang mempunyai population yang tinggi seperti India, Pakistan, ni semua 180 juta orang, population begini, dan negara-negara yang sedang membangun. Jadi bila kita menampak di situ, kita nak pastikan bahawa kita dapat memanfaatkan penduduk yang ramai dalam negara itu, dan juga bagaimana kita hendak meningkatkan lagi nilai ekspor kita dalam bahan-bahan downstream, bahan-bahan hiliran yang mana sawit ni very versatile. Dia macam-macam boleh buat, selain daripada untuk makanan dan sebagainya, dia juga boleh buat barang-barang yang bukan makanan. Seperti ada sebut-sebut pencuci, deterjen dan sebagainya. Jadi ini boleh menambahkan nilai dari segi pendapatan kita apabila kita fokus atau kita juga memperkembangkan bisnes agri-komoditi terutama sawit kepada downstream activities, hiliran. Begitu juga dengan rubber. Kita punya rubber getah. Getah. Waktu pandemik tu, pasal rubber glove semua permintaannya sangat tinggi. So meningkat sampai 71 bilion. Kita menjadi pengeksport rubber glove yang pertama dalam dunia. Tapi selepas COVID ni apa? Jadi kemungkinan permintaannya tidak begitu tinggi. Tetapi kita harus mencari pasaran baru kerana ketika COVID itu orang belajar untuk pakai glove dan sebagainya. Jadi sifat habit, tabiat hygiene tu dah ada dalam mereka. Jadi kita harus mencari pasaran baru daripada industri itu yang bukan medical. Mungkin restoran lah, macam-macam yang lain lah. Jadi untuk maintain memastikan bahawa kita kekal dengan value yang kita bawa pada tahun 2021 ataupun lebih daripada itu. Menjelajah ke peluang-peluang yang baru. Saya percaya ramai pasti menonton dengan penuh minat dan melihat kepada mungkin ada dasar agri-komoditi yang ingin dikenalkan. Jadi kita juga dipandu oleh dasar agri-komoditi negara yang telah kita lancar pada bulan tahun lepas. Saya ingat bulan 11 ke bulan 12. Jadi yang ini adalah kita punya panduan untuk semua produk agri-komoditi kita dan negara. Jadi itu berteraskan pada berapa tunjang, iaitu tunjang yang utama adalah circular economy. Kita nak pastikan bahawa pengurusan peladangan kita adalah zero to zero. Maknanya the whole circular economy daripada dia tumbuh dan kita make sure kan dia dah habis tu kita gunakan even sampah-sampah sarapnya atau baki-bakinya untuk menjadikan tenaga elektrik atau menjadikan bahan makanan untuk haiwan dan sebagainya. Jadi ini satu teras yang utama yang kita laksanakan, dan kita juga yang kedua adalah membuka pasaran barulah seperti saya sebut tadi. Yang ketiga memastikan bahawa pengurusan smallholders, maknanya pekebun kecil ini akan lebih berkesan dan lebih efektif. Jadi dengan membuat program-program yang mana boleh dimanfaatkan oleh smallholders yang individual. Individual smallholders dia tidak ada kapasiti, tidak ada kekuatan keuangan untuk mereka memberikan jentera-jentera yang besar dan sebagainya. Jadi kita menggalakkan untuk menubuhkan koperasi-koperasi yang mana pihak kerajaan sendiri, kementerian boleh membantu mereka dari jentera-jentera yang mahal dan diguna sama. Jadi ini boleh meningkatkan lagi pendapatan mereka, production mereka dan juga produktiviti mereka. Jadi selain daripada mutu sawit, minyak sawit yang tinggi, ia juga akan dapat kuantiti juga untuk mereka ekspor atau jual. Ya, betul. Dan kepada menonton juga, Datuk, kalau memperdengarkan apa yang kita bincangkan ini, perancangan KPPK bagi memperkasa sektor agri-komoditi pada tahun ini, Datuk. Ya. So jadi kita seperti saya sebut tadi 4 bulan yang lepas habis jelajah. Sekarang kita dalam fasa untuk membuat B2B business, perkembangan bisnes B2B daripada perjumpaan-perjumpaan di negara-negara yang telah kita jelajah itu, kita buat round table talk dengan business sektor industri, pemain industri. Jadi ketika ini majlis kalau palm oil, majlis sawit atau majlis rubber, majlis timber, mereka sekarang dalam proses untuk tie up business deal dengan pemain-pemain industri dari luar negara ini. Ini dalam fasa yang ini. Dan insya-Allah pada tahun ini juga pada bulan 7 kita ada satu program
Agri Community what is that Expo Expo Malaysia International Agri Community Expo and Summit pada Julai yang mana kita telah menjemput dan 15 negara telah menunjukkan minat, dan ini adalah pertemuan di antara industri pay daripada luar negara dengan Malaysia dan semua mereka yang mengambil peserta yang mengambil bahagian boleh display mempamerkan barang-barang mereka, dan kita ada seminar, ada dialog dan juga ada ministerial dialog, dan juga kita juga membawa pemain kecil kita juga untuk turut berserta menunjukkan teknologi-teknologi yang baru. Jadi ini akan memberikan satu networking yang lebih baik untuk mempromosikan atau meningkatkan lagi prestasi kita dalam bidang agri commodity dari segi international, antarabangsa dan juga dari segi peringkat tempatan. Ya, baik Datuk, saya percaya ramai sekali pemain industri yang menonton akan berasa sangat teruja melihat kepada perkembangan dan juga perancangan bagi tahun ini. Sedikit mesej kepada mereka bahawa kerajaan akan terus komited dalam membangunkan. Saya amat berharap semua rakyat Malaysia yang mendengar sesi ini agar sama-sama mempertahankan agri commodity kita, terutama sekali sawit kita yang mana menjadi satu bahan untuk menjadi propaganda prejudis daripada negara barat. Jadi ini menjadi tanggungjawab rakyat Malaysia semua memastikan bahawa kita semua faham tentang sawit kita semua faham apa kualiti sawit kita agar ianya tidak mudah diremehkan, dan kita harus bangga dengan terutama sawit kita kerana ianya adalah komoditi utama yang membawa pendapatan pada negara. Saya harap rakyat Malaysia gunakan sawit Malaysia, minyak sawit untuk masak, dan pastikan mempunyai enough pengetahuan yang sempurna, yang cukup untuk pastikan boleh mempertahankan sekiranya ada tumahan dan sebagainya. Betul. Berani juga untuk melawan tumahan-tumahan ini untuk menegakkan kebolehan sawit kita dalam negara kita. Kita sokong produk tempatan, Datuk. Yes. Baik, nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Zuraida Kamarudin, Menteri Perusahaan, Peladangan dan juga Komuniti Sudi bersama kami. Semoga berjaya juga kita ucapkan. Tak terlambatlah. Selamat Raya juga. Sama-sama. Selamat Raya. Ya, baik, kita nak berehat seketika di Malaysia hari ini kerana selepas ini banyak lagi perkongsian menarik akan kami bawakan. Terus kekal dengan kami. Jangan ke mana-mana. Pengisian yang terbaik pada pagi ini. Terima kasih Hanif di atas wawancara anda tadi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Zuraida. Alhamdulillah. Dan baru saja kita bersama-sama dengan penjaga-penjaga di Zoo Negara Malaysia untuk melihat gelagat panda di sini. Betul. Kita dah berada di penghujung, tapi kita harapkan agar anda sekurang-kurangnya dapat manfaat. Dan ini siaran lintas langsung dari Zoo Negara. Tengah makan ni mungkin Fariha yang menyuapkannya. Tapi esok kita akan berbicara berkaitan dengan pendidikan awal seks dari rumah. Ini topik yang sangat penting, tidak lagi tabu. Dan sangat penting untuk kita sebagai ibu bapa dan juga anak-anak. Satu statistik yang nak saya kongsikan sebelum kita menutup tirai. Dan setiap hari di Malaysia 6 mangsa jenayah seksual. Setiap hari. Setiap hari sejak 2021. Jadi insya-Allah bersama-sama kita di MHI untuk mengetahui macam mana ibu dan bapa boleh mendidik anak-anak mereka seks di rumah. Okey, itu esok dan di Zoo Negara tadi kita dah tunjukkan ini babynya kan? Anaknya. Esok nama akan beritahu. Tapi tadi kita tunjuk juga Fariha sedang melihat kepada anak panda ini. Kita cadangkan nama untuk panda ni, kita bagikan nama Riri. Riri, kita setuju sementara Fariha. Baiklah, saya Nazrudin Rahman. Saya Hanif Miswan, jumpa lagi, senyum selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.